kita boleh sembahyang, maknanya kita sihat. Itu ulama kata nikmat badannya. Yang keempat, nikmat akliyah, nikmat akal. Warasnya kita hari ini kerana akal yang Allah berikan pada kita. Subhanallah. Dan yang kelimanya kata ulama nikmat imaniyah, iaitu nikmat beriman kepada Allah. Cuba kita cek yang mana satu tak ada dengan kita. Subhanallah, semuanya Allah. Cuma satu saja Allah takkan bagi. Walaupun Allah sebut wa mahatulahu tamhida, telah aku permudahkan bagi mereka untuk mendapat nikmat, namun kita kena tahu, kita kena sedar ada satu nikmat di sisi Allah yang sangat-sangat tinggi nilainya, sehingga Allah takkan bagi pada semua orang. Bukan semua orang layak dapat nikmat ini. Nikmat ini Allah bagi bukan pada semua orang. Kepada siapa yang Allah bagi? Kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja Allah bagi. Allah cinta baru Allah bagi. Subhanallah. Apakah nikmat itu sampai Allah cinta baru Allah bagi? Ayah-ayah, ibu-ibu, itulah yang disebut nikmat Islam. Itulah yang disebut nikmat Islam. Islam Allah takkan bagi pada semua orang. Kaki, tangan, akliyah lah, akal lah, semuanya Allah bagi pada semua orang secara puratanya sama rata. Tetapi Islam hanya pada orang yang Allah cinta sahaja. Bukan saya kata. Nabi sabda di dalam satu hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yukti dunya liman yuhabba wa man lam yuhabba, walakinnallaha la yukti din illa liman yuhabba, atau kama qala. Maksudnya kata Nabi, sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka ke tak suka kepada orang itu, dunia tetap Allah bagi. Kalau kita tak percaya, kita keluar pergi tengok, Masya Allah, orang bukan Islam jauh lebih kaya daripada kita. Sini saya tak tahu, tuan-tuan ikut saya pergi Pulau Pinang tengok. Orang Cina, Masya Allah, rumah besar-besar. Saya tak tahu lah macam mana tuan-tuan boleh percaya dengan Cina. Boleh undi Cina tak tahu. Siapa kata Cina baik, ikut saya pergi duduk Pulau Pinang 1 tahun. Balik kepala mesti botak di sini. Kalau lah mereka kata dia baik lah. Allah tak suka pada mereka-mereka yang tidak tauhidkan Allah. Dunia Allah bagi tak? Bagi. Allah suka kepada kita orang Islam yang bertauhidkan, mengesahkan Allah. Allah bagi tak dunia? Bagi. Dunia Allah bagi. Walakinnallaha la yukti din illa liman yuhabba, akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah berikan pada mereka yang Allah cintai saja. Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cintai? Semua yang ada di depan saya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di depan saya, semua inilah antara orang insan yang Allah cintai, sebab Allah jadikan kita Islam. Bukan senang Allah nak bagi kita Islam. Sungguh bukan senang Allah nak pilih seseorang itu, Allah nak bagi dia jadi Islam, bukan senang. Macam diri saya pun, saya nak dapat Islam, saya cari 19 tahun dalam hidup saya. Asalnya saya bukan Islam, asalnya saya seorang Hindu. Tengok color pun tahu dah. Terengganu punya payah nak jumpa kalian je ni. Saya hari itu pergi beli keropok lekor. Balik malam pukul 10.30, waktu tu saya duduk hotel Permai. Ada pukul 10 lebih, 10.40 satu malung tu dia buka kedai. Makcik lah, mesti panggil makcik kan malung, saya pun tak tahu lah. Kami panggil malung. Atas 10.40 dia buka warung dia. Tapi teringin lah nak makan keropok lekor. Sini sedap. Saya pun pergi packing kereta, pergi tengok ada satu malung. Makcik, dia tunduk, dia goreng keropok lekor. Saya duduk depan dia, dia tak tengok saya. Saya pun ada lah, makcik keropok lekor rebus 5 rial lagi, itu saja cukup. Baik, dia angkat kepala, dia tengok saya, dia tengok saya terkejut. Hoi, dia kata, Masya Allah, terbuang sudip semua. Terkejut. Dia marah, dia punya pekerja. Mu apa ni, customer ada depan, kenapa mu pergi tutup lampu?
Dia ingat dia tak nampak saya sebab orang tutup lampu. Saya kata makcik lampu menyala lah. Memang saya kala macam ni. Tangan dia ketak-ketak. Saya minta 5 rial, dia bagi 10 rial punya. Yang tak masak pun dia sumbat sekali bagi, Masya Allah. Tak tahulah malam tu dia tidur ke tak tidur. Ya Allah. Asalnya Hindu. Allah bagi saya hidayah. Umur saya 8 tahun. Laungan azan subuh. Batu Masya Allah ya. Bila kita dengar azan, janganlah kita kurang beradab dengan azan. Memanglah Bilal duk laungkan azan, tapi yang panggil tu Allah. Hayya 'alas salah. Hai, apa kerja kamu? Mai solat. 24 jam duk pusing taman apa? Bila Allah panggil mai semayang. Allah. Laungan azan subuh itulah hidayah saya mula-mula umur saya 8 tahun. Allah bagi hidayah, tapi Allah tak bagi saya Islam. Allah tak tunjuk agama. Daripada situlah saya mula mencari Tuhan, bukan cari agama. Hindu, pi Buddha, pi Bahai, pi Kristian, 4 agama saya anuti mencari Tuhan yang benar selama 19 tahun. Akhirnya jumpa di dalam Islam. Macam-macam Tuhan yang saya nampak. Macam-macam saya tak mau cerita lah, tuan-tuan nanti gelak, Masya Allah. Macam-macam saya tengok. Akhirnya tengok dalam Islam. Mula-mula tengok Islam pun tengok orang tawaf Kaabah. Saya ingat Kaabah itulah Tuhan orang Islam. Besar kau debok Tuhan mereka. Saya ingat macam tu. Tapi bila saya berilmu, ilmu mengajar kepada saya Kaabah itu bukan Tuhan, dia arah kiblat. Sebab tu pentingnya kita umat Islam kena berilmu. Nak faham Islam guna ilmu, jangan guna akal. Kalau guna akal habis kita. Guna ilmu. Bila saya berilmu, ilmu ajar kepada saya Kaabah tu bukan Tuhan, Kaabah ni arah kiblat. Habis mana Tuhan? Surah Al-Ikhlas Allah cerita dalam 4 ayat saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuba perhatikan ayat ini. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang sangat-sangat saya minat. Ayat ini kata, apa yang mu tengok semuanya itu tak setara dengan Tuhan. Simple, clear. Sebelum ni saya tengok macam-macam. Manusia pun saya sembah. Selain daripada manusia pun saya sembah. Berhala-hala pun saya sembah. Pokok saya sembah, binatang saya sembah, semua saya sembah. Bintang, cakrawala, semua saya sembah. Saya ingat tu semua Tuhan. Sebab dia ajar saya macam tu. Tapi ayat ni kata, apa yang mu tengok semua ni tak setara dengan Tuhan. Clear. Turun semua, Masya Allah. Hai, cantiknya. Mula mengaji. Alhamdulillah. Akhirnya hidayah Allah penuh sampai mengucap 2 kalimah syahadah. Subhanallah, umur waktu tu 27 tahun. Sekarang umur saya 41 tahun. Hampir 13-14 tahun saya menganuti agama fitrah, agama yang suci. Satu-satunya agama untuk umat manusia yang diutuskan oleh pencipta kita, yaitu Islam. Tidak ada satu agama yang pernah Allah jadikan melainkan Islam. Daripada Nabi Adam AS sehingga wafatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kiamat, Islam saja agama yang diredai oleh Allah. Itu yang Allah berfirman di dalam suratul Al-Imran ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Subhanallah. Tapi namun sedih hari ini, ramai di kalangan kita hari ini diberikan Islam, tapi tuan-tuan, dia mengaku dia Islam, tapi dia tak boleh bawa Islam dalam diri dia. Sedih. Apa puncanya? Tuan-tuan percaya tak, setuju tak kalau saya kata ramainya ada di sini, tetapi lebih ramai daripada ini sedang bermaksiat di luar sana. Walaupun dia Islam. Ya, walaupun dia Islam. Apa puncanya? Puncanya satu saja, hidayah. Hidayah. Itu saja, yang lain tak ada. Islamnya saya hari ini ialah kerana hidayah.
Beradanya tuan-tuan di rumah Allah ni kerana hidayah Allah. Kenapa manusia tak boleh main ke semayang pada waktu ni? Masya Allah, kerana tak ada hidayah. Itu. Kenapa hari ini ramai mengaku Islam agama yang baik tetapi tak boleh masuk Islam? Hidayah Allah. Di Terengganu sendiri ada seorang India, Dr. Bala ke apa saya tak tahu. Dr. Bala Chandra ke apa tak. Masya Allah, hebat kalau dia berhujah, kan? Dia boleh bawa, Masya Allah, ayat-ayat Quran pun dia boleh sembang kalau tak silap. Tanya kepada dia, kenapa dia tak masuk Islam? Dia akan jawab, Allah tak bagi lagi hidayah kot. Masya Allah, hidayah. Hidayah sesuatu yang sangat berharga yang manusia perlukan, terutama sekali kita umat Islam. Sebab tu dalam solat baru tadi kita doa, ihdinas siratal mustaqim, kan? Bila kita baca Fatihah, di mana bermulanya doa ihdinas siratal mustaqim, di situlah bermulanya doa. Ihdina ni apa dia? Maksud dia hidayah. Ya Allah, berilah aku hidayah agar aku berada atas siratal mustaqim. Maka persoalan hari ini orang tanya, macam mana nak mencari hidayah Allah? Macam mana nak mencari hidayah Allah? Kalau kita nak cari hidayah Allah, perkara pertama yang perlu ada dalam jiwa kita dan diri kita ialah keyakinan kepada Allah. Kenapa saya sebut keyakinan? Kerana ramai hari ini hanya sekadar percaya saja pada Allah, tapi tak pernah yakin pada Allah. Itulah yang sebetul. Baru-baru ni di tempat saya di Kedah, dia mau buat solat sunat istisqa. Sebab tak ada hujan di Kedah, kering kontang semua dah. Jadi semua berhajat nak buat solat sunat istisqa, minta Allah turunkan hujan. Saya kata hujan takkan turun walaupun kamu sudah buat solat sunat istisqa. Kenapa Ustaz? Waktu kamu sembahyang seorang pun tak bawa pi payung. Betul tak? Seorang pun tak bawa payung. Mana Allah nak turunkan hujan? Betul tak? Maknanya mu sekadar percaya saja pada Allah, tapi mu tak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dia. Kita yakin tak pada Allah? Ramai tak pernah yakin. Saya sebut satu ayat dalam surah As-Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Maksudnya dia, wa ma anfaq, apa saja kamu infak ke jalan Allah, fa huwa yukhlifu, aku akan gantikan balik, kata Allah. Allah janji Allah akan ganti balik. Masya-Allah. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Manusia kalau janji suka kencing. Betul tak? Hai. Manusia kalau janji suka kencing. Dia kencing manis tak apa lagi, jangan kencing orang. Kencing orang tiada ubatnya. Kencing manis ada ubat? Ada. Tapi kencing manis pun kalau kita biar, mudarat. Mudarat pada diri kita. Batu doktor kata ada seorang ilmuwan apa? Ada seorang siapa saya pun medical yang ni dia tulis. Dia kata kencing manis ini ada 3 tahap. Kencing manis ada 3 tahap. Tahap permulaan, tahap bahaya dan tahap kritikal. 3 tahap. Empat. Tahap permulaan, tahap bahaya, tahap semi kritikal, dan yang keempat kritikal. Macam mana kita nak tahu permulaan kita ni kena kencing manis tak kena? Simple. Kita pergi kencing, kita jangan siram air. Esok pergi tengok. Kalau tempat kita kencing tu kalau ada semut, itu permulaan. Itu kena kencing manis, permulaan. Kalau tuan-tuan tak berubat, dia jadi bahaya. Macam mana nak tahu kita dalam keadaan bahaya? Waktu kita nak pergi kencing, tengok belakang, semut ada ikut tak? Kalau semut ikut, itu tahap bahaya. Kalau tak berubat, dia jadi semi kritikal. Macam mana semi kritikal? Kita masuk dalam tandai, semut sudah tunggu untuk kita dah. Yang tu semi kritikal. Tak berubat juga, dia jadi kritikal. Macam mana jadi kritikal? Kencing keluar semut terus, Masya Allah. Yang ni kritikal, Masya Allah. Tak boleh buat apa. Ni sejarah apa dia,
tentang kencing manis. Saya bagi tahu macam ni dulu dekat Kemaman, ada satu doktor tulis, Allah, saya pun terkejut. Allah janji dalam Quran Allah janji Allah tu, infak apa saja fahuwa yukhlifu, aku ganti balik. Tapi bila mai infak, kenapa kita kena kurang berinfak? Kerana tak yakin pada Allah ataupun cara. Lihat pada sejarah Nabi berhijrah daripada Mekah Mukarramah pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi bersembunyi di dalam Gua Thaur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Jahal duduk depan pintu gua tu, kan? Sayyidina Abu Bakar khawatir, lari pergi dekat Nabi, ya Rasulullah, tu Abu Jahal ada di luar, kalau dia masuk habis kita hari ni. Dia punya khawatir, risau. Apa je Nabi jawab? Ya Abu Bakar, jangan khawatir, jangan risau. Bukan kita dua orang berada di dalam gua ni, kita ada teman bersama dengan kita. Siapa teman kita ya Rasulullah? Allah, jawab Nabi. Masya Allah. Itu Nabi ajar, biar apa jadi dalam hidup kita, yakin pada Allah. Ya, saya tuan-tuan, 4 agama saya anuti, mak ayah saya tak pernah halang saya. Saya masuk Islam, mak saya halau saya keluar daripada rumah. Saya dihalau keluar daripada rumah tahun 2005 kalau tak silap saya masuk Islam. Saya keluar daripada rumah tak bawa apa bersama dengan saya. Alhamdulillah, saya bawa keyakinan. Keyakinan pada Allah lah ubah saya jadi macam ni. Ya Allah, puas sudah tak ada siapa bersama dengan saya ya Allah. Mereka abaikan saya. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau takkan abaikan aku. Tuan-tuan, hampir 14 tahun saya Islam, sikit pun Allah tak abaikan saya, Masya Allah. Kerana yakin saya pada Allah. Siapa yang kita lihat di sebelah kita, mungkin esok sudah tak ada dengan kita. Mungkin dalam hidup kita, kita tinggal sebatang kara, mak tak ada, ayah tak ada, suami tak ada, isteri tak ada, anak pun tinggalkan kita, harta tak ada, kawan-kawan tak ada, sahabat andai tak ada, jiran tetangga tak ada, saudara mara pun tak ada, tinggal kita seorang. Saya pernah melalui seorang diri, waktu itu saya dengar panggilan Allah. Saya dengar panggilan Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Hai Muhammad, Syamah tak ada, ayah tak ada, siapa pun tak ada di sisi kamu. La tahzan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sedih. Apa mereka tak ada di sisi kamu? Ya tak ada ya Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kamu. Janji Allah. Apa kita tak mau yakin lagi dengan Allah? Di mana kau berada ya Allah? Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah berada di mana kau berada dan Allah sedang mengawasi kamu, Masya Allah. Yakin pada Allah. Di Pendang Kedah, kampung saya dulu, Pendang Kedah, tuan-tuan, ada satu budak perempuan habis stam sijil tinggi agama, lulus cemerlang, dapat tawaran sambung mengaji dekat Mesir. Sebelum nak hantar dia pergi Mesir, dia kena buat medical test. Bapa dia bawa dia pergi buat medical. Klinik pula, klinik doktor Hindu. Doktor Hindu tu cek anak dia, panggil bapa dia, abang sini mari. Ya doktor, lu mau hantar anak pergi mana? Saya mau hantar anak saya pergi Mesir, dia mau mengaji sana. Jangan hantar. Kenapa doktor? Lumnya anak, sorry to say, lagi 4 bulan saja hidup. Lepas 4 bulan jadi apa? Dia kiuk, kata. Kiuk tu apa dia doktor? Mati dah, dia kata. Anak saya nak mati dalam 4 bulan. Apa penyakit dia? Kanser kah? Tak ada. Niamnya itu paru-paru, air juga sudah masuk. Tak, penyakit apa? Paru-paru berair. Tak ada ubat kah doktor? Tak ada. Tunggu 4 bulan, confirm dia mati. Bapa mana tak sedih bila tahu anak dia nak mati no. Balik-balik rumah bapa dia bagi tahu. Ni kena azan kah? Tak perlu dah. Kena azan kah? Tak kan? Ya, alhamdulillah. Bapa dia pun cerita bagi tahu anak dia, "Dek, kamu jangan pergi Mesir." Kenapa ya? Kita sakit, buat cara sakit, kamu duduk di sini. Anak perempuan dia tanya, "Ayah, apakah ayah tak yakin pada Allah?" Ayah yakin. Kalau ayah betul-betul yakin pada Allah,
hantarlah saya pergi mengaji di Mesir. Saya takkan mati. Saya tahu Allah akan sembuhkan saya. Ayah yakinlah dengan Allah. Bila anak perempuan dia kata sebegitu, ayah dia tak boleh buat apa, antar anak dia pergi mengaji dekat Mesir. Budak ni pun pergi Mesir mengaji. Bukan 4 bulan mengaji, 4 tahun mengaji, tak mati-mati. Padahal sehat walafiat dah. Masya Allah. Habis-habis mengaji balik Malaysia. Bapa nak pergi ambil anak dekat airport. Pipi bapa sendiri tak boleh encam anak dia. Pasal apa? Sehat punya sehat tu dia kedebok besar macam ni dah, Masya Allah. Nah, dalam perjalanan anak perempuan dia kata, ayah, kita jangan balik rumah lagi. Mu nak pergi mana? Pergi klinik doktor Hindu tu pula dah. Kenapa? Kan doktor Hindu tu kata cik mati dalam 4 bulan. Ni 4 tahun tak mati saja nak pergi tengok dia. Ayah dia kata jangan cari gaduh. Bukan cari gaduh, nak pergi jumpa saja. Hai, mu dengar elok-elok. Ayah dia kata, kalau mu pergi tengok dia pun bukan mu boleh jumpa dia. Kenapa dia pindah ke klinik? Tak ada. Masa mu duduk dekat Mesir tak sampai 3 bulan, doktor Hindu tu dah mampu dah, Masya Allah. Dia mati dulu, Masya Allah. Dia kata budak ni nak mati dalam 4 bulan. Dia tak sedar dia nak mati dalam 3 bulan, Masya Allah. Berkat keyakinan. Lama mana kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rujuk surah Al-Hijri ayat 99. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman? Wa badda rabbuka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah dan yakinlah kepada Allah sehingga kamu mati, Masya Allah. Kenapa doa-doa kita ditolak oleh Allah? Kerana kita tak yakin dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku dengan ini, kurniakanlah aku dengan rezeki yang banyak. Semua minta. Lepas minta, macam mana? Minta dekat Allah, tengok ada rezeki Allah bagi. Tak ada nak buat macam mana? Kalau cakap macam tu, automatik doa tu Allah tolak. Automatik Allah tolak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ni maha mendengar rintihan-rintihan hamba-hambanya. Meminta Allah pasti akan bagi. Tak percaya? Tengok peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Nabi naik langit jumpa Allah. Allah bagi solat berapa waktu? 50 waktu. Betul tak? 50 waktu. Nabi turun jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata 50 waktu. Umatmu tak boleh buat, Muhammad. Pergi minta diskon. Naik. Apa Muhammad? Ya Allah, turunkanlah waktu solat. Baik, turun 45. Terima kasih, turun. Jumpa lagi Nabi Musa. Berapa? Turun 5, tinggal 45. Naik balik, minta balik. 45 umat kamu tak boleh buat. Naik lagi. Jumpa Allah. Allah, kenapa Muhammad? Ya Allah, minta tu kurangkan waktu solat. Turun lagi 5, tinggal 40. Jumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa kata 40 pun tak boleh. Minta lagi kurang. Ya kau, pergi lagi. Ya Muhammad, kenapa Allah tanya? Nak kurang lagi, ya Allah. Baik, turun 5, tinggal 35. Berapa kali turun naik, lahirnya tinggal berapa? 5 waktu sahaja. 50 turun 5 waktu. Tuan-tuan tanya dalam diri kita, buat simple calculation. 50 waktu solat kita boleh buat tak? Boleh tak kita buat 50 waktu solat? Confirm tak boleh. Walaupun berusaha, tak boleh. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Kalau sejam sekali kita semayang, berapa waktu kita dapat? 24 waktu. Kalau setengah jam sekali kita semayang, baru dapat 48 waktu. Itu pun kurang 2 waktu. Maknanya 20 minit sekali kena semayang, 20 minit sekali kena semayang. Berak tang mana, kencing tak mana. Tidak. Masuk tandai saja Allahu Akbar, pakai balik lari main semayang. Masya Allah. Apa Allah tak tahukah kita tak boleh buat 50 waktu? Tahu. Tapi kenapa Allah bagi 50 waktu? Kenapa Allah bagi 50 waktu? Sebab kata ulama, Allah nak dengar rintihan umat-umatnya, hamba-hambanya. Allah nak dengar. Allah nak dengar. Mintalah dengan penuh keyakinan, nescaya Allah akan bagi. Saya yakin pada Allah, apa yang saya minta semuanya Allah bagi. Ya Allah, saya nak ilmu Islam, Allah bagi. Ya Allah, saya nak jadi khatib satu hari, Allah bagi. Ya Allah, bagi isteri yang cantik, Masya Allah, cun gila bini saya. Putih melepak. Macam cicak, satu hitam, satu putih. Dia Melayu campur Thailand. Yang main-main. Tapi kakak isteri saya lagi cun. Tak boleh apa. Ya Allah, saya nak baca Quran, Allah bagi saya baca Quran. Ya Allah, saya nak jadi guru Quran, Allah bagi saya jadi guru Quran. Masya Allah.
Minta dengan penuh keyakinan. Hari ini saya minta, saya yakin. InsyaAllah nanti Allah akan bagi. Itu. Ini minta-minta, tengoklah, tak tahu lah Allah nak bagi, tak tahu. Confirm Allah takkan bagi. Pasal apa? Mu tak yakin dengan Allah. Cuba yakin dengan Allah, Allah akan bagi. Tu Nabi minta benda yang sama. Ya Allah, kurangkan waktu solat. Allah bagi tak? Kurang. Kali kedua, ya Allah, kurangkan waktu solat. Kurang tak? Kurang. Kali ketiga, ya Allah, kurangkan waktu solat. Kurang tak? Kurang. Allah nak bagi. Cuma kita ni yang tak yakin pada Allah. Cuba yakin dengan Allah, nescaya hidup kita penuh dengan hidayah. Masya Allah. Cara yang kedua, Masya Allah, macam mana kita nak dapat hidayah Allah? Tuan-tuan, belajar bertawakal hanya pada Allah, bukan dengan manusia. Belajar bergantung hanya pada Allah, bukan dengan manusia. Itulah kesilapan kita, bergantung pada manusia hari ini. Masya Allah, bergantung pada manusia. Baru tadi lafaz sumpah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkaulah kami sembah dan dengan engkaulah kami meminta pertolongan. Betul tak? Maknanya Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita minta pertolongan. Ini apa cerita kapal terbang hilang pun pergi cari bomo. MH370 hilang. Betul tak? Mana pergi kapal terbang tu? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih kapal pergi hilang, mana pun tak tahu, habuk pun tak nampak. Pasal apa? Kapal hilang bukan cari Allah, cari Datuk Seri Paduka Ibrahim Mat Zain. Kawan bawa teropong jadi kapal. Jumpa dah. Yang teropong tu saya boleh tahan lagi, yang paling saya tak boleh tahan, dia bawa radar kapal terbang, buat nyok 3 biji. Allah. Sini panggil apa? Buat kelapa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Siapa tolong Nabi Ibrahim alaihissalam saat baginda ditolak ke dalam api oleh Raja Namrud? Allah. Siapa tolong Nabi Musa alaihissalam saat dikecam oleh Fir'aun? Allah. Siapa tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Kenapa kita tidak mau bergantung sepenuhnya kepada Allah? Bergantung pada manusia, takut pada manusia, bukan takut pada Allah. Apa dah jadi pada kita? Saya belah-belah Kedah, Masya Allah, tabarakallah, bila saya cerita kita kena support kerajaan Islam, kerajaan Islam, kerajaan Islam, kerajaan Islam, jangan undi Cina. Saya berani cakap, orang tanya saya, Ustaz berani cakap macam ni, Ustaz tak takut ke orang sekat Ustaz nanti tak boleh mengajar di masjid? Saya kata satu saja, siapa berani sekat saya, sekatlah. Tapi sebelum mereka sekat saya sumpah 7 keturunan dia hitam macam saya. Nanti bila dapat anak muka macam saya, jangan menyesal. Kalau berani sekatlah. Demo tak sekat terus. Itu saya kata. Esok dapat anak muka macam saya, jangan menyesal. Tapi muka ni pun ramai nak. Masya Allah, tawakal pada Allah. Berhenti bertawakal pada manusia. Bergantung pada Allah. Ingat Allah ada dengan kita, jangan risau. Masya Allah. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, saya cepat-cepatkan, masa pun tidak mengizinkan. Lepas ni saya nak pergi apa? Uniza. Masya Allah. Di situ ada lagi satu program. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak dapat hidayah dari Allah, dengar molek-molek ini, kita wajib kena hidup dalam sibagah Islam. Apa dia sibagah Islam? Acuan Islam. Islam ada syariat, Islam ada garis panduan. Allah yang buat semua. Tugas kita apa? Ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu. Dalam surah Al-Araf Allah berfirman. Maknanya kita kena hidup macam mana yang Allah nak, bukan macam mana kita nak. Halal jelas halal, haram jelas haram. Betul tak? Masya Allah. Tapi lah ni haram halal semua campur aduk, jadi apa saya pun tak tahu. Mula pergi peluk anjing, kita kata jangan peluk anjing, haram. Dia pergi peluk Korea, jantan-jantan K-pop. Ada tak? Dia peluk Korea, budak-budak perempuan 3 orang pakai tudung naik atas pentai, peluk Korea, cium dia, cot. Saya punya sedih tengok mereka pergi cium Korea tu. Sedih. Sedih saya.
Saya ada ceramah daripada Kuala Perlis sampai Pasir Gudang, Johor Bahru, sampai ke ni Terengganu, Masya Allah, sampai ke hari ini pi mana pun tak ada seorang pun lari mai peluk cium saya. Sedih. Korea kalau dia peluk cium. Mentang-mentang dia kulit putih memang saya. Dia berak tak basuh dia pun tak sedar, Masya Allah. Orang tanya saya, hai Ustaz, sekarang dia mau pi peluk anjing, pi peluk Korea lah, ini semua haram ke tak haram? Saya kata, nak kata sesuatu benda tu haram, kita kena tengok pada usul fiqhnya itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang nakalkan kitab usul fiqh, dia kata haram ada dua jenis haram. Haram ada dua jenis haram. Satu haram li zati, lagi satu haram li ghairi. Apa dia haram li zati? Haram li zati, zatnya haram. Daripada zat memang dia haram. Antaranya daging khinzir. Kerana Allah larang di dalam Quran. Ada ayat, ada dalil qati'i. Ada ayat dalil-dalil qati'i. Maka itu haram daripada zat dia. Itu li zati. Haram yang kedua kata Imam Syafi'i, haram li ghairi. Haram li ghairi. Haram li ghairi ni macam mana? Asalnya dia halal, tetapi kita perbuatan kita buat dia jadi haram. Macam contoh, cucur udang halal kan, tapi kalau digoreng dengan minyak babi jadi haram. Itu haram li ghairi. Imam Syafi'i bawa dua kaedah ini. Dia kata, Ustaz Syah Syamugam tambah lagi satu haram. Haram yang ketiga. Haram apa? Haram jadah. Siapa yang pergi peluk Korea, siapa yang pergi peluk anjing ni, semua haram jadah. Masya Allah. Mutada orang mah peluk kah? Peluklah mak kamu, peluklah ayah kamu, Islam. Batu saya kata, ramai mengaku Islam, tapi dia tak boleh bawa Islam. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki hari ini ramai tak ikut Islam. Saya pergi satu sekolah di Sungai Petani, jemputan ceramah motivasi untuk pelajar SPM. Saya duduk, pelajar SPM lelaki dibawa masuk. Ada budak-budak gunting rambut, sini langsung tak ada, sini pun langsung tak ada rambut, botak sini, tapi tengah-tengah aja ada rambut. Itu pun terpacak-pacak. Masya Allah, terkejut saya. Saya bawa, saya panggil mak dia, Kak mai sini. Ya Ustaz, Kak berhenti beli penyapu. Kenapa Ustaz? Terbalikkan anak kamu sapu dia, penyapu ada tengah-tengah kepala anak kamu. Masya Allah. Do ikut siapa? Adakah Nabi gunting rambut sebegitu? Tak ada. Tuan-tuan, Allah bagi kita mak ayah, suruh buat apa? Suruh ikut kah? Tak. Kasihani mak kamu, sayangi mak kamu, ayah kamu, hormati mak ayah kamu. Allah bagi kita suami, adakah Allah suruh kita ikut suami kita? Tak. Hormat pada suami kamu, taat pada suami kamu. Siapa yang Allah suruh ikut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad katakan kepada mereka, benar tak mereka cintakan pada Allah? Kalau benar, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi gunting rambut macam tu kah? Nabi segak, oi. Segak Nabi, Masya Allah, handsome. Nabi jaga penampilan, sentiasa kemas. Sayyidina Al-Barra bin Azib, dia meriwayatkan satu hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis yang ketiga. Masya Allah, dia kata satu petang dia nampak Nabi keluar daripada rumahnya dengan rambut jumanya, dengan memakai hula warna merah. Aku tengok Nabi, aku tengok alam. Aku tengok Nabi, aku tengok alam. Tak ada satu benda yang lebih cantik dan lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segak Nabi, Masya Allah. Kita kadang-kala main sembahyang pakai baju t-shirt pagoda. Tahu baju t-shirt pagoda yang kita pakai putih pergi umrah tu? Allah. Saya pernah sembahyang belakang soft satu kali. Ada satu palung, orang tua main sebelah saya, dia pakai baju pagoda tu. Saya takbir 5 kali tak boleh lepas. 5 kali takbir. Bau bak nyamuk, Masya Allah. Lalu saya tanya, palung dekat rumah pakai fuma kila kah? Betul Ustaz, macam mana tahu? Bau baju hang pun aku tahu dah, Masya Allah. Dia beli kopiah ni, Masya Allah. Saya ingat dia beli kopiah ni tahun 1987. Daripada beli sampai hari ini tak basuh-basuh kopiah dia. Saya duduk sebelah kopiah dia, saya nampak lagi cerah daripada kopiah dia, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mau nak ikut siapa? Ikut Islam lah. Dunia belajar lepas datangnya Islam. Dunia bertamadun selepas datangnya Islam. Mu kenapa tak mau ikut Islam? Sedih.
Ha? Tiada kemuliaan dalam diri kita melainkan Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah ditanya kenapa dia pakai baju paling biasa waktu kita menang menawan kota Baitul Maqdis. Sayyidina Umar pergi di sana, Masya Allah. Orang tanya, Sayyidina Ubaidillah bin Al-Jarrah tanya, ya Umar, kau khalifah tapi kau pakai baju biasa, apalah kamu hari ini hari kemenangan kita mu pakai macam ni? Apa kata Sayyidina Umar? Inna kunna adilla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahmanatul khul izzata bi khairi ma'azanallah azallanallah. Inna kunna adilla qaumin, kita ni asalnya kaum yang paling hina, kata Sayyidina Umar. Asalnya kita ni adalah satu kaum yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmanatul khul izzata bi khairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallah azallanallah, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam, jaga, pegang Islam, Masya Allah. Hari ini cakap pun sudah berubah. Saya ada satu pengatur kuliah dekat Kedah, telefon saya nak pergi masjid, dia ceramah, dia nak cakap bahasa Inggeris dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Good evening Ustaz. Good evening pula dah. Good evening. My name is Haji Ahmad Yan Ahmad. I just nak check dengan Ustaz. Nak check apa yang Haji? Ustaz, are you underwear? Saya kata saya tak berapa faham. Ulang sekali lagi. Ustaz, are you underwear? Saya kata memang aku pakai underwear, awak kena bagi tahu kan semua benda tu. Bukan, Ustaz di mana? Oh, on the way. Orang on the way dia underwear. Masya Allah, tabarakallah. Sejak daripada tu siapa telefon saya, Ustaz di mana? Underwear. Belagak kita ni, ya Allah. Ikut Islam. Ikut Islam. Sebab tu mulianya Islam ini, Masya Allah, tabarakallah. Nabi ajar kepada kita, bila terbitnya seorang anak daripada rahim ibu dia, kau angkat anak tu, azan telinga dia. Subhanallah, kan? Lah ni amalan azan pun sudah tak ada dah. Amalan azan di telinga anak pun sudah tak ada. Saya pergi satu hospital, kawan tu dapat anak. Oi, Masya Allah, ingat nak azan? Twinkle, twinkle, little star tu dia. Selipat tangan macam ni nak pergi dokor kepala dia. Elok saya pergi dekat dia. Perempuan Cina tegur dia. Abang ah, wah tengok banyak lama, oh ini anak lu tak ajan lagi kah? Perempuan Cina tahu anak kena ajan, dia tak tahu Islam. Malu tak malu dengan perempuan Cina? Malu. Muka naik merah, Masya Allah. Dia dukung anak dia, barulah ajan. Ajan sungguh. Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut perempuan Cina tu. Wah, sulah halil ayakah? Ang beza azan dengan takbir pun tak tahu hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Inilah realiti kehidupan kita bila kita tinggal Islam, Masya Allah. Satu benda kita kena sentiasa ingat, musuh kita paling utama siapa dia? Iblis laknatullah. Saat dia hina kerana dia tak setuju dengan manusia, sebelum dia diusir daripada syurga, dia sumpah depan Allah dalam surah Al-Hijri ayat 39. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Berkata ya iblis, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku pasti akan jadikan maksiat nampak indah bagi penduduk-penduduk bumi. Wa la ugwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan sesatkan mereka semua ini. Masya Allah. Apa jawab Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hai iblis, kau dengar kata Allah, hang ini mu ni tak ada kuasa ke atas hamba-hambaku, hang tak boleh dekat dengan hamba-hambaku. Hujung ayat Allah sebut apa? Illa man ittaba'aka minal ghawin, melainkan mereka yang telah sesat. Jangan cari kesesatan. Bila kita keluar daripada ajaran Islam yang sebenarnya, Masya Allah, sesatlah kita. Tuan-tuan ingat pesanan saya, bila Allah nak bagi hidayah kepada seseorang, tak ada satu kuasa dalam dunia ini yang boleh menghalang hidayah Allah. Begitu juga bila Allah dah putuskan seseorang itu sesat,
tiada satu kuasa dalam dunia ini yang boleh selamatkan dia. Masya Allah, ingat benda ni tuan-tuan. Jadi kita nak dapat hidayah, hidup di dalam sibaqah Islam. Kita duk minta ihdinas siratal mustaqim. Nak siratal mustaqim. Siapa nak siratal mustaqim? Allah bagi tahu jalan nak dapat siratal mustaqim. Jalan nak pergi ke siratal mustaqim. Apa jalan dia? Surah Ali Imran ayat 101 ataupun 103 kalau tak silap saya, di pangkal ujung ayat itu Allah berfirman, "Wa may yaktasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang pegang teguh dengan Islam, sesungguhnya bagi dia siratal mustaqim, kata Allah Subhanahu wa taala. Selang satu ayat Allah tambah lagi, apa dia? Wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Pastikan kamu mati pun dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Inilah maksud apa artinya aku menganuti Islam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi saya rasa cukup sekadar itu, masya Allah, apa yang saya sampaikan tuan-tuan. Bukan apa sangat pun, masya Allah, perkongsian diri saya tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya bertadabbur bersama-sama dengan Tuhan tuan-tuan hari ini, mudah-mudahan menjadi suntikan semangat untuk kita lebih mencintai agama Islam. Tuan-tuan percayalah, yakinlah, tidak akan ada satu agama dalam dunia ini, dalam alam ini yang lebih baik daripada Islam. Sampai ke akhirat Islam, masya Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita cinta Islam lebih. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan kerajaan yang ada sekarang pun tuan-tuan, masya Allah, mudah-mudahan dia memerintah kita dengan dasar-dasar Islam, masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kita doakan yang terbaik untuk kesejahteraan kita, masya Allah, untuk kesejahteraan Islam. Kalau sebelum ini kita ada apa-apa persengketaan, pertelingkahan, lupakanlah semua. Kita ni bersaudara, marilah kita bersatu dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah berkati kita dunia dan akhirat, masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Sebelum saya nak berhenti, ada sedikit hajat daripada saya. Saya hampir 14 tahun saya menganuti agama Islam ini, dan alhamdulillah saya juga bertugas sebagai guru fardu ain, guru Quran dan fardu ain di bawah Jabatan Al-Hewal Agama Islam Pulau Pinang. Maknanya siapa masuk Islam, saya lah akan mengajar mereka daripada Quran sampai semua ilmu lah, masya Allah, saya ajar. Cuma mereka punya tempo setahun 2 tahun mereka mengaji, lepas tu mereka keluar, masya Allah. Lepas keluar, mana dia punya halat 7 tak tahu. Jadi saya mengambil satu inisiatif, saya buka satu pusat talaki al-mursyidin, masya Allah. Pusat Talaki Al-Mursyidin, khusus untuk mengajar saudara-saudara baru ini untuk mentelaah ilmu, untuk mengaji Al-Quran. Kami nak mengajar Al-Quran kepada mereka, masya Allah. Jadi masya Allah, bangunannya sudah siap, masya Allah. Cuma nak buat benda-benda lain dari segi pembayaran guru, masya Allah, lepas tu nak meja dan sebagainya, saya perlukan dana sedikit. Andai kata kalau tuan-tuan ada kelebihan rezeki, kalau nak tolong saya, bolehlah selagi saya letak, lepas Maya Aisyah saya letak tabung, masya Allah, yang ada gambar saya yang segak, masya Allah, tuan-tuan bolehlah, masya Allah, masukkan sedikit sebanyak infak yang tuan-tuan nak sudi. Kalau tolong saya lah, kita tolong sama-sama saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, masya Allah. Nah, yang lepas tu tuan-tuan, di luar situ ada jualan kismis, madu dan juga minyak wangi, masya Allah. Tuan-tuan belilah kismis itu, bagi dekat anak-anak kita makan. Kismis ini guru saya yang mengajar saya Quran sendiri pun nak bagi tahu dekat saya, antara makanan sunnah yang bagus untuk perkembangan sel-sel otak adalah kismis. Bagilah makan kismis ini, masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi tuan-tuan bolehlah keluar beli barangan-barangan sunnah di luar itu. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya mohon maaf atas masa yang saya ambil dan juga atas segala ketelanjuran kata-kata saya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam kuliah-kuliah yang lain. Andai kata kalau saya datang ke Terengganu, kalau tak jemput saya ceramah pun, kalau saya ada di Terengganu, kalau tuan-tuan jumpa saya, tegurlah saya, masya Allah, macam adik-beradik. Anggaplah saya pun sebagai salah seorang ahli keluarga tuan-tuan, walaupun kita berlainan color, masya Allah, tabarakallah, tapi kita iktikad satu, Allah Tuhan kita, masya Allah. Tapi kalau tuan-tuan terjumpa saya di kedai makan, tolong bayar, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini simpan elok-elok dalam hati. Nah, insyaallah itu saja. Haza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma jamhana hadza jamhan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله